1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kami dari Politeknik Mersing ingin membentangkan bahayanya buli dan cara menangani buli. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, maksudnya 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Akmal Azizi Mirusli, nombor metrik 25 DDT 19F 2053. Seterusnya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Ali, 25 DDT 19F 2042. Muhammad Hamzah Fauzan bin Abdul Razak, 25 DDT 19F 2057. Muhammad Aziz bin Ali Husin, 25 DDT 19F 2052. Dan Muhammad Saifuddin bin Abdul Rahman, 25 DDT 19F 2009. Okey, di sini terdapat 6 jenis buli yang saya dapat. Okey, jenis buli. Okey, apabila kebanyakan orang berfikir tentang membuli, mereka membayangkan lelaki menumbuk, menendang dan memukul satu sama lain. Tapi pembuli fizikal hanya satu jenis buli yang melibatkan kanak-kanak. Sebenarnya terdapat 6 jenis pembuli utama. Berikut adalah gambaran mengenai 6 jenis buli yang paling biasa yang terdapat di sekolah. Jenis buli pertama adalah buli fizikal. Okey. Buli fizikal adalah bentuk buli yang paling jelas. Ia berlaku apabila kanak-kanak menggunakan tindakan fizikal untuk mendapatkan kuasa dan mengawal sasaran mereka. Okey. Pengganggu fizikal cenderung menjadi lebih besar, kuat dan lebih agresif daripada rakan sebaya mereka. Contoh pembuli fizikal termasuk menendang, memukul, menumbuk, menampar, menghancurkan dan serangan fizikal yang lain. Tidak seperti bentuk buli yang lain, buli fizikal adalah yang paling mudah untuk mengenal pasti. Hasilnya, kemungkinan besar orang berfikir apabila mereka berfikir tentang buli. Di samping itu, ia secara semula jadi mendapat perhatian lebih banyak daripada sekolah daripada bentuk buli yang lebih halus. Seterusnya adalah buli lisan. Pelaku buli lisan menggunakan perkataan, pernyataan dan panggilan nama untuk mendapatkan kuasa dan kawalan ke atas sasaran. Biasanya, pembuli lisan akan menggunakan penghinaan tanpa henti untuk merendahkan dan menyakiti orang lain. Mereka memilih sasaran mereka berdasarkan cara mereka melihat, bertindak atau berkelakuan. Ia juga biasa bagi pembuli lisan untuk menyasarkan kanak-kanak dengan keperluan khas. Okey, maksud buli lisan ni adalah dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Contohnya mencarut, itu contohnya. Okey, seterusnya adalah pencerobohan perhubungan. Pencerobohan relasi adalah jenis buli yang licik dan berbahaya yang sering tidak disedari oleh ibu bapa dan guru. Kadang-kadang disebut sebagai buli emosi. Pencerobohan relasi adalah sejenis manipulasi sosial di mana remaja cuba menyakiti rakan sebaya mereka atau menyalahgunakan kedudukan sosial mereka. Pengganggu hubungan sering menghalang orang lain daripada kumpulan, menyebarkan kabar angin, memanipulasi situasi dan memecahkan kepercayaan. Matlamat di belakang pembuli yang agresif adalah meningkatkan kedudukan sosial mereka sendiri dengan mengawal atau membuli orang lain. Seterusnya adalah cyberbullying. Apa maksud cyberbullying adalah apabila twin atau remaja menggunakan internet, iaitu pintar atau teknologi untuk menggunakan, mengancam, memalukan atau menargetkan orang lain. Ini dipanggil cyberbullying. Sekiranya orang dewasa terlibat dalam gangguan ini, ia digelar sebagai cyber harassment atau cyber stalking. Contoh-contoh cyberbullying termasuk menyiarkan imej yang menyakitkan, membuat ancaman dalam talian dan menghantar email atau teks yang menyakitkan. Kerana remaja selalu dipasangkan, cyberbullying adalah isu yang semakin meningkat di kalangan remaja. Ia juga menjadi semakin meluas kerana boleh mengganggu sasaran mereka dengan risiko yang kurang ditangkap. Itu bagi cyberbullying. Okey, seterusnya adalah keganasan seksual.
Buli seksual terdiri daripada tindakan berulang, berbahaya dan memalukan mensasarkan seseorang secara seksual. Contohnya termasuk panggilan nama seksual, komen kasar, gerak isyarat kasar, sentuhan tidak diingini, bahan rujukan seksual dan bahan ucap. Sebagai contoh, seorang pembuli boleh membuat komen kasar tentang penampilan, daya tarikan, perkembangan seksual atau aktiviti seksual seorang gadis. Dalam kes-kes yang teruk, buli seksual membuka pintu kepada serangan seksual. Okey. Gadis sering menjadi sasaran pembulian seksual oleh lelaki dan perempuan lain. Kanak-kanak lelaki mungkin menyentuh mereka dengan tidak wajar, membuat komen kasar mengenai mayat mereka atau mengemukakannya. Gadis-gadis sebaliknya mungkin memanggil nama gadis-gadis lain seperti perempuan muram atau menginjak-injak, membuat komen menghina tentang penampilan atau badan mereka dan terlibat dalam perlukan perempuan. Itu adalah jenis buli keganasan seksual. Okey, yang terakhir adalah jenis buli hubungan. Okey. Pembuli perkauman biasanya merupakan pelajar yang agak popular yang suka menentukan siapa yang diterima di sekolah dan siapa yang tidak. Tidak masuk mengasingkan dan mengusir orang lain adalah senjata paling umum yang digunakan oleh jenis pembuli. Selalunya, pembuli perkauman hanya akan menggunakan buli lisan atau emosi untuk mengekalkan kawalan. Banyak kali bererti gadis-gadis adalah pembuli-pembuli. Pengganggu perhubungan juga mengekalkan kuasa mereka dengan menggunakan kabar angin, gosip, label dan panggilan nama. Biasanya mereka menyasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Ali. Nombor matrik saya ialah 25 DDT 19F2042. Kes seterusnya adalah saya ingin membentangkan tanda-tanda mangsa buli. Jika anak anda disasarkan oleh pembuli, dia boleh mempamerkan perkara berikut. Pertama adalah kesedihan, hilang selera makan, tidak mahu ke sekolah, masalah dengan adik-beradik, penteburan luar biasa, kecerobohan, perubahan tingkah laku, hilang harta benda atau pakaian koyak, sakit perut, masalah tidur, mimpi buruk, regresi seperti pembedahan dan akhir sekali adalah kebimbangan pemisahan. Ya, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Akmal Azizi bin Rusli. Nombor matrik saya adalah 25 DDT 19F2053. Saya daripada kelas AD1 DDT 3. Okay. Hari ini saya akan membentangkan tentang punca berlakunya buli. Okey, terdapat 4 aspek punca berlakunya buli. Salah satunya adalah, saya akan bentangkan tentang keluarga dahulu. Okey. Ibu bapa terlalu sibuk sehingga tiada masa untuk mendidik anak-anak. Okey. Ibu bapa terlalu sibuk untuk mendidik anak-anak. Maksudnya dia terlalu sibuk untuk mendidik anak-anak sehingga anak-anak mereka menjadi seorang yang sangat ganas dan kurang kasih sayang. Dan sebab itu akan punca berlakunya buli. Okay. Bagi keluarga yang berpendapatan tinggi, hal penjagaan anak-anak diserahkan kepada pembantu rumah yang sudah pasti berasal dari negara asing. Maksudnya, ibu bapa terlalu sibuk untuk mencari duit sehingga lupa tentang hal penjagaan anak-anak, sehingga menyuruh sehingga mengambil pembantu rumah untuk menjaga anak-anak mereka. Okay. Ibu bapa seharusnya sedar penerapan nilai-nilai ini dalam didik anak-anak. Lebih berkesan jika dididik dari awal. Maksudnya ibu bapa haruslah didik anak-anak dengan nilai-nilai mulia dari kecil lagi supaya mereka dapat tahu macam mana untuk tahu tentang anak mereka.
tentang perangai anak mereka. Okey. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing tidak mempunyai masa terluang untuk berkomunikasi dan memahami anak-anak mereka. Okey. Maksudnya sama dengan yang atas, mereka terlalu sibuk dengan kerjaya sehingga anak-anak bebas anak-anak sehingga mereka tak ada masa dengan anak-anak mereka. Dia tak ada masa nak berkomunikasi maksudnya dan memahami anak-anak mereka. Okey. Kelemahan sisi kekeluargaan menyebabkan anak-anak dibiarkan bebas dan kurang pemantauan daripada ibu bapa. Okey. Kesannya ibu bapa gagal memberikan didikan agama dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Ada antara pelaku-pelaku kegiatan buli ini menganggap perbuatan mereka sekadar hobi semata-mata. Okey. Maksudnya adalah mereka ibu bapa terlampau membiarkan anak-anak sehingga mereka tidak diterapkan nilai-nilai murni dan tiada kurang didikan agama. Sehingga mereka menganggap kegiatan buli itu adalah sekadar hobi semata-mata. Okey. Dari segi individu pula, gejala buli semakin meluasi di negara kita adalah kurangnya didikan agama. Maksudnya sama dengan atas, tapi ini dari individu. Contohnya bila ibu bapa dah hantar anak-anak di sekolah, tapi anak-anak dia pergi ponting. Itu antara sebab berlakunya kurangnya didikan agama. Ada antara pelaku-pelaku kegiatan buli ini menganggap perbuatan mereka sekadar hobi semata-mata. Sama juga dengan atas. Okey. Ini menunjukkan bahawa masyarakat yang semakin maju dan mempendidikan tinggi tidak melahirkan insan yang berfikiran waras. Maksudnya, bila masyarakat lebih maju, masyarakat yang seperti individu buli ni akan dibiarkan, akan ditindas macam tu lah. Majoriti pelaku jenayah buli mempunyai latar belakang masalah emosi yang melampau-lampau. Maksudnya pelaku jenayah buli ni dia mengalami masalah buli. Contohnya di rumah mereka ibu bapa sering bergaduh. Itu antara punca mereka akan mengalami masalah emosi. Masalah yang timbul dalam keluarga atau pekerja menyebabkan tekanan yang membebankan seseorang individu. Akibat tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kekurangan pengetahuan dalam menangani tekanan telah menyebabkan mereka hilang kawalan ke atas emosi mereka. Seterusnya mereka akan bertindak membuli orang lain sehingga salah satu cara bagi melepaskan tekanan. Sesetengah pembuli turut mengaku bahawa mereka berasa gembira dan puas hati selepas berbuat sedemikian. Maksudnya mereka bila mereka mengalami masalah emosi di rumah dengan ibu bapa bergaduh, dengan sering bergaduh pada setiap masa, mereka akan mengambil inisiatif untuk membuli orang lain sehingga mereka rasa benda itu adalah satu rasa macam puas hati dan gembira bila buat benda tu semua untuk lepaskan tekanan macam itu. Okay, next. Okay, dari ketiga adalah dari aspek rakan sebaya. Gejala buli juga boleh terjadi disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Lazimnya, golongan pembuli berfikiran kurang matang dan gagal membezakan baik buruknya suatu tindakan. Sebaliknya, mereka sentiasa terikut-ikut akan perangai dan tindakan rakan sebaya. Apabila individu itu tersalah memilih rakan, mereka kemungkinan besar akan terjebak dengan gejala buli ini. Di samping itu, keadaan akan bertambah buruk dengan sifat ego mereka yang tidak mahu kalah setelah dicabar rakan sebaya. Rakan-rakan pula akan memprovokasi individu tersebut sehingga tindakan pembuli di luar kewarasan otaknya. Maksudnya, rakan sebaya ini antara pengaruh yang akan membuatkan kita membuatkan seorang individu tu menjadi seorang pembuli. Maksudnya, dengan tindakan mereka yang kurang matang dan gagal membezakan baik dan buruk, mereka akan buat dengan suka hati mereka, sesuka hati tindakan mereka. Sebaliknya, mereka rasa betul-betul diorang akan terikut-ikut apabila diorang rasa macam tengok benda tu best, diorang akan buat benda tu. Diorang akan ikut rakan-rakan. Kira rakan sebaya ni antara pengaruh berlakunya gejala buli dekat Malaysia. Okay. Dari segi media masa pula, punca seterusnya boleh dilihat melalui pengaruh media masa. Media masa kini juga telah menjadi pemangkin kepada budaya negatif ini.
Pelbagai genre filem dan drama bersiri luar negara yang disiarkan di televisyen sentiasa memaparkan budaya asing yang sememangnya kontras dengan budaya tempatan. Program-program yang diimport dari negara-negara barat berusulkan aksi-aksi ganas mendorong dengan perasaan ingin mencuba aksi-aksi yang dipaparkan. Pelaku buli akan bertindak ke atas mangsanya tanpa memikirkan padah yang bakal mereka perolehi. Maksudnya dengan berlakunya dengan pengaruh media masa ni dia bukan dia dari aspek, dia ada banyak aspek. Contohnya filem daripada negara-negara barat contohnya yang memaparkan aksi-aksi yang ganas membuatkan mereka ingin mencuba macam-macam aksi lah kan. Contohnya aksi pukul-memukul, aksi kejar mengejar polis dan kecelakaan. Itu antara punca mereka nak mencuba benda tu semua. Contohnya ada lagi dari aspek media masa, dari segi social media. Social media juga antara punca berlakunya bully. Okay, macam kawan saya Aziz tadi cakap, dia cerita pasal orang mengomen-ngomen ni semua kan, mengomen-ngomen. Dia komen-komen dekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin Jalul Ahmad. Kad nombor kad matrix 25DDT19F2059. Untuk bahagian saya akan membentangkan kesan buli kepada mangsa buli. Dia terbagi pada dua, iaitu jangka masa pendek dan yang kedua jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek, dia pecah kepada 3 aspek, iaitu aspek psikologi, fizikal, modern dan persekolahan. Untuk aspek fizikal, antara kesan yang berkait dengan fizikal ialah mangsa buli sering merasa rendah diri, malu sedih disebabkan diejek sehingga mereka merasa tidak yakin diri, mudah rasa tersinggung iaitu sensitif, murung, takut atau tidak suka ke sekolah. Peningkatan perasaan untuk menentang kesunyian serta rasa disingkir dan rasa ingin bunuh diri juga timbul. Kebarangkalian mangsa yang enggan atau takut untuk ke sekolah juga mampu membentuk suatu simptom psikosomatik seperti pening kepala atau sakit perut di waktu pagi. Selain itu, buli juga boleh membawa kesan yang sama seperti deraan fizikal atau seksual walaupun dalam bentuk lisan, contohnya ejekan atau memberi gelaran yang tidak baik. Sebuah kajian mendapati keganasan lisan seperti ejekan, cemuhan, kritikan, tengkingan dan dimaki hama mendatangkan kesan yang mudarat kepada fungsi psikologikal mangsa. Lain itu, didapati mereka yang dibuli menunjukkan simptom kemurungan, kecemasan dan lain-lain kecelarutan psikotik, iaitu psychiatric disorder, berbanding dengan mereka yang tidak mengalami keadaan tersebut, yang mana menjadikan si mangsa buli selalu melihat diri mereka sebagai mangsa yang tersisih dan gagal. Untuk aspek yang kedua, kesan fizikal. Terdapat kajian yang mengatakan mereka yang pernah dibuli oleh rakan menunjukkan keadaan yang tidak normal di dalam otak yang dinamakan corpus callosum, iaitu bahagian menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan. Bahagian ini adalah penting dalam memproses penglihatan,
ingatan, dan lain-lain. Kajian juga mendapati mangsa buli juga berhadapan dengan masalah kesihatan dan fizikal seperti hadapi masalah somatik, contohnya sesama, dan juga masalah psikosomatik seperti pening kepala, sakit perut, sakit kepala, masalah tidur, dan kemungkinan terlibat dengan tabiat merokok. Akhir sekali, mangsa-mangsa boleh juga menunjukkan simptom-simptom ke arah pemalasan, keresahan, dan juga kemarahan. Pemalasan ini juga membuktikan bahawa buli adalah antara faktor yang menyebabkan seseorang mangsa buli itu berhadapan dengan permasalahan dalaman secara sedar atau tidak. Aspek yang terakhir untuk jaga masa pendek ialah kesan pembelajaran dan persekolahan. Mangsa-mangsa yang telah dibuli sering berasa takut dan bimbang setiap kali berada di sekolah, yang mana akan menyukarkan mereka untuk melibatkan diri secara aktif di dalam proses pembelajaran. Disebabkan takut yang amat sangat, mangsa buli akan penting sekolah untuk mengelakkan diri daripada dibuli. Selain itu, bunga pelajaran pihak sekolah akan terjejas dan tahap ketidakharian pelajar yang dibuli akan meningkat. Penurunan prestasi akademik akan berlaku apabila terjadinya ketidakhadiran ke sekolah yang kronik. Pelajar yang dibuli tidak dapat memfokuskan diri terhadap pelajaran di sekolah. Masalah buli ini dapat menyebabkan suasana pembelajaran yang kurang sihat dan tidak memberangsangkan kepada mereka yang terlibat, sama ada pembuli, mangsa buli atau penentu kejadian buli. Untuk jangka masa panjang pula, dia pecah pada 4 aspek, iaitu kesan psikologikal, kesan fizikal, kesan pembelajaran, kesan kejayaan dan kemasyarakatan. Untuk kesan psikologikal, mangsa sering merasa bahawa diri mereka merupakan punca kepada situasi buli yang dihadapi oleh dirinya. Anggapan ini memberi impak kepada harga diri mereka dan seterusnya menyebabkan mereka mengalami tekanan dalam hidup. Emosi dan strategi untuk mengelak daripada didapati berhubung kuat secara signifikan dengan keresahan psikologi. Pembuli dan mangsa buli secara signifikannya lebih tinggi tahap kemurungan berbanding dengan mereka yang tidak terlibat dengan buli. Menjadi pembuli dan mangsa buli adalah salah satu faktor kukuh kepada kecenderungan terjadinya keputusan tekanan diri yang tinggi. Kajian juga mendapati hubungan yang signifikan antara ukuran keresahan psikologi dan bilangan perlakuan buli yang dialami oleh banduan, yang mana menunjukkan kekerapan menjadi mangsa membawa kesan negatif kepada kesihatan mental para banduan. Kejadian buli di sekolah dijangka akan mendatangkan risiko kepada kesejahteraan mental. Kesan ini dijangka akan bertambah buruk bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan tingkah laku buli, sama ada sebagai pembuli atau mangsa buli. Menyaksikan orang lain dibuli juga dapat mendatangkan risiko yang tinggi kepada kesihatan mental para pelajar tersebut dan mangsa buli itu sendiri. Untuk kesan negatif adalah seperti mengalami kesakitan badan, masalah pening kepala, sakit kepala, dan juga lambat pulih daripada kesakitan. Ini kerana dia menunjukkan beberapa simptom masalah lain yang menyumbang kepada masalah fizikal jangka masa panjang, seperti masalah kemurungan, anxiety disorder, dan mengalami kemurungan apabila mereka mencapai umur
awal dewasa dan pertengahan dewasa. Aspek yang ketiga untuk jangka masa panjang ialah kesan pembelajaran. Untuk kesan pembelajaran yang dapat kita temui adalah mangsa buli tidak akan suka menghadiri sekolah kerana mempunyai masalah perhubungan antara rakan-rakan pihak sekolah serta mengalami masalah yang melibatkan kesihatan jangka masa panjang. Mangsa buli akan berhadapan dengan masalah hubungan negatif dengan pelajar lain dan pihak sekolah. Mereka akan merasakan masalah konsentrasi dalam pelajaran serta dalam menguasai kemahiran yang diajar di sekolah. Aspek yang terakhir ialah kesan kerjaya dan kemasyarakatan. Pelajar cenderung merasa tidak selamat, yang mana menyebabkan mereka tidak suka pergi ke sekolah dan mangsa buli turut merasakan pihak sekolah dan guru tidak dapat mengawal dan tidak mengambil berat tentang nasib mereka. Ini akan menambahkan bilangan mereka iaitu mangsa buli untuk tidak hadir ke sekolah dan bunting. Dan itu, keadaan ini juga boleh membawa kepada kegiatan pengambilan dadah. Mangsa buli juga akan menghadapi masalah pemilihan dan peluang kerjaya. Ini kerana buli yang mereka merasakan untuk jangka masa panjang, iaitu adalah suka untuk mempercayai orang dan masalah dari segi keyakinan diri yang sudah rendah. Antara personaliti mangsa buli ialah tidak pandai dalam bersosial, kurang dapat menjalinkan hubungan, mengelak menyahut cabaran baru dalam persekitaran baru, masalah harga kendiri, menyumbang kepada masalah dalam pemilihan pekerjaan dan juga penyesuaian diri dalam dunia pekerjaan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anzar Fauzan bin Abdul Razak bernombor metrik 25 DDT 19F2057 akan menerangkan tentang cara mengatasi gejala buli. Jadi ada beberapa faktor yang saya nak sentuh untuk kita bagi mengelakkan gejala buli ni berlaku kepada diri kita dan kepada orang lain. Jadi perkara pertama yang saya nak sentuh ialah bermula dari rumah, iaitu bercakap dengan anak anda tentang cara untuk menjadi pergaulan yang elok dan apa yang tidak. Jadi dekat sini dia apa yang cuba sampaikan ialah cara kita untuk bergaulan dengan orang, senang cerita adablah terhadap orang lain. Bila kita beradab dengan orang lain, orang akan beradab juga dengan kita dan sekaligus tidak akan menimbulkan kemarahan. Kadang-kadang buli ni berpunca daripada diri kita sendiri. Kita ambil contoh daripada pelajar asrama, sekolah menengah. Budak-budak tingkatan 1 baru masuk, pada awalnya pelajar senior ni dia layan dia secara baik, macam ni khabar. Tiba-tiba bila satu masa sampai budak-budak tingkatan 1 ni, dia macam mengambil kesempatan. Jadi dekat situ akan menimbulkan rasa ketidakpuas hati lah kepada pelajar yang senior-senior. Jadi itu boleh dijadikan punca kenapa budak-budak junior ni selalu dibuli oleh pelajar senior. Jarang kita dengar pelajar junior buli senior kan. Terusnya, walaupun penyelidikan mencadangkan bahawa ibu bapa sering yang terakhir mengetahui apabila anak mereka dibuli atau membuli orang lain, anda boleh memecahkan trend itu dengan sering bertanya kepada anak anda apa yang berlaku sepanjang hari ini. Jadi kita ambil contoh
gaya hidup. Kalau kita tengok filem, filem-filem bela-bela Amerika, dia bila semasa makan malam, ibu bapa dia akan menanyakan apa yang berlaku dekat anak dia sepanjang hari di sekolah. Antara ayat dia yang selalu tanya, macam mana sekolah hari ni? Okey ke tak? Jadi bila kita selalu tanya itu kepada anak-anak, dia akan, dalam hati dia akan tersemat yang ibu bapa dia ni mengambil berat terhadap dia. Jadi kemungkinan bila dia dibuli, anak itu akan selesa bercerita dengan ibu bapa dia. Jadi sekaligus dapat memecahkan trend ni lah, yang biasa kalau ibu bapa yang dekat Malaysia ni, anak-anaknya dah lebam-lebam baru tahu yang anak itu dibuli. Terusnya, tanya soalan terbuka tentang siapa meneman mereka makan tengah hari, apa yang mereka lakukan semasa rehat, dan apa yang berlaku di dalam bas atau perjalanan ke rumah dari sekolah. Ini penerangan yang lebih lah pada poin tadi yang saya terangkan. Jadi seterusnya ialah ketahui tanda dibuli. Jadi kadang-kadang macam yang tadi kan, ibu bapa orang yang terakhir yang tahu anak dia dibuli. Tanpa kita tanya sebenarnya pun, dengan ada beberapa tanda yang kita boleh agak yang dia tu dibuli. Okey, ramai kanak-kanak tidak memberitahu sesiapa apabila mereka dibuli. Akibatnya, anda harus dapat mengenali tanda-tanda kemungkinan bahawa anak anda dibuli. Sebagai contoh, aduan sakit perut, mengelakkan aktiviti sekolah dan menurunkan grade adalah bendera merah yang sedang berlaku. Selain itu, kanak-kanak yang dibuli mungkin mengalami perubahan dalam mood, kepribadian, tabiat makan dan kebersihan. Jadi, kenapa dia katakan aduan sakit perut ialah dia nak mengelakkan diri dia berada di sekolah terlalu lama. Bila berada di sekolah terlalu lama, contohnya selalunya pada waktu rehat, waktu-waktu macam itulah yang akan selalu sini-sini keluar ramai-ramai kan, untuk ke kantin. Biasanya waktu-waktu itu akan sering berlaku bully. Contohnya kena minta duit belanja, kena minta makanan, kalau sikit-sikit tak apa. Ini kalau dah budak tu tak berasa makanan, lepak agak kan. Jadi kebiasaannya pihak sekolah akan hantar budak-budak yang sakit perut ni ke klinik pada waktu rehat. Jadi pelajar itu digunakan masa itu untuk melarikan diri dia daripada berada di sekolah pada waktu tersebut. Dan menurunkan grade adalah bendera merah yang sedang berlaku. Kanak-kanak yang dibuli mengalami perubahan mood. Okey, bila mana ada murid orang kalau kena bully, dia happy? Tak ada. Dia biasanya akan stres, murung, diam. Jadi kita boleh kenal orang itu bila dibuli, dia akan selalunya akan berlaku perkara-perkara macam itu. Dia sering lari ke klinik, perubahan kepribadian dia, tabiat makan dan kebersihan. Kalau tabiat makan ni mungkin yang tadi saya cakap tu lah, yang selalu kena minta makanan sampai dia tak dapat makan langsung, jadi dia dah terbiasa untuk tidak makan pada waktu rehat. Okay. Seterusnya ialah menanamkan tabiat yang sihat. Sangat penting untuk menanamkan minda anti-bully. Tetapi ini termasuk lebih daripada sekadar mengajar anak anda untuk tidak memukul, mendorong atau menggoda anak-anak lain. Kalau daripada ini, kita boleh kita boleh menanamkan minda anti-bully tu melalui daripada 3 golongan, iaitu golongan ibu bapa, guru-guru dan pihak kerajaan. Kalau pihak kerajaan ni, contoh apa yang boleh mereka lakukan ialah mengadakan kempen. Kempen
bahagia buli. Kalau guru-guru biasanya dalam PDP lah kan, dalam subjek pendidikan moral, TV. Kalau you apa, macam yang poin pertama yang saya tadi sebut, bermula daripada rumah. Sebab budak-budak ni dia akan ikut sekeliling dia apa yang berlaku. Kalau ibu apa dia sering nasihat benda-benda yang baik untuk tidak memukul, kemungkinan besar dia tak akan berlaku lah benda itu. Kanak-kanak perlu belajar bahawa menjadi kritis, menghakimi, membuat jenaka yang menyakitkan dan menyebarkan khabar angin juga tidak sihat dan merupakan pembuli. Ramai terpandang bahawa membuat jenaka yang menyakitkan ni adalah salah satu merupakan perkara yang enteng. Contoh, kita bahan ni ada kawan ni kepala dia botak, hitam, rambut penting. Dia dia dengan bahasa pasal ni lah bahan lah kan. Untuk depan orang ramai, weh botak, kau ni adalah hitam, kau tak malu ke? Lepas tu semua orang gelakkan dia. Itu juga merupakan gejala buli. Jadi kita perlu titikkan meranangkan sifat bahawa membuat jenaka yang menyakitkan ni bukan satu yang kecil. Ia boleh mendatangkan efek besar kepada si bangsa tu. Kemungkinan dia akan murung, dah boleh putus kawan. Ia juga tak terlalu awal untuk mengajar anak-anak anda mengenai tingkah laku dalam talian yang bertanggungjawab. Cyberbullying adalah isu besar di kalangan kanak-kanak hari ini. Cyberbullying dia more kepada toxic comment lah. Biasanya toxic comment. Ya, satu contohnya dalam satu ada public post gambar kan. Untuk dia post gambar naik motor Harley Davidson. Lepas tu yang komen-komennya alah acah kaya, bajet bagus. Lepas tu sekali tengok profilnya alah budak-budak kecil. So ibu bapa kena perhatikan apa yang anak-anak dia buat. Apa benda yang dia tengok, apa benda yang dia buat dekat media sosial. Ibu bapa kena take care kepada anak-anak dia. Okey, seterusnya ialah usaha untuk dibuli spontan. Usaha untuk menangani buli spontan, iaitu buli yang secara tiba-tiba, on the spot. Beritahu anak-anak anda untuk mengelakkan buli yang spontan seperti berjalan pergi dan pergi ke satu tempat dan memberitahu orang dewasa atau memberitahu pembuli dalam suara tegas untuk berhenti. Okey, itu buat kebalik ni. Jadi apa yang saya boleh cakap, kalau nak ke satu tempat tu, make sure bagi tahu parent pergi dengan siapa, dekat mana. So nanti ibu bapa senang kalau macam kalau senang ibu bapa untuk target dia dekat mana. Senang nak cari kalau macam ada apa-apa emergency kan. Dan andai kata kalau macam dekat luar pun mereka dibuli, kita kena bertegas, bukannya bertindak secara agresif, bertindak tegas supaya untuk mempertahankan diri kita sendiri. Kalau kita macam melayankan macam takut, pembuli tu dia akan makin melebih-lebih. Jadi kita kena tegaskan. Dia tolak-tolak ke, dia cakap lah, dah lah kau ni lebih-lebih pula, kau nak layan kau lebih. So mungkin dia akan berhenti dan pada tempat yang dia sesuai. Terusnya, anda juga harus mengajar anak-anak anda bagaimana melaporkan buli ketika
mereka menyaksikannya. Okey, statement ni dia katakan kalau contoh kita nampak kawan kita kena bully, kita kena didik anak kita supaya bila nampak kawan kita dibuli, apa yang kita kena buat. Bagi contohnya yang senang, bagi tahu kepada guru disiplin lah kan. Kalau kita yang katakan pasal kena henyak sekali. Terusnya penyelidikan menunjukkan bahawa kebanyakan kanak-kanak merasa tidak berdaya untuk membantu apabila mereka melihat orang lain dibuli. Selalunya macam inilah, kalau nampak macam kawan kita kena bully je, kita kalau kita tolong, kita kena. So kalau kita kena bagi tahu cikgu pula, bagi tahu cikgu disiplin supaya itu adalah cara kita bantu kawan kita yang sedang dibuli. Seterusnya ialah laporkan kejadian buli kepada pihak sekolah. Hubungkan kaki tangan sekolah dan minta bertemu dengan mereka secara langsung jika anak anda dibuli. Benda ni selalu berlaku dekat asrama. Asrama kadang budak-budak balik 2 minggu sekali, sebulan sekali. Bila balik dia tengok anak-anak dia lebam-lebam. Tapi anak dia tu dia tak ada beritahu apa-apa dekat warden dia ke pihak sekolah ke. So ibu bapa kena pergi bawa anak dia pergi jumpa dengan kaki tangan sekolah, buat aduan supaya pihak sekolah dapat ambil tindakan selanjutnya kepada pembuli itulah. Dengan mengadakan pertemuan tatap muka, anda menunjukkan bahawa anda komited melihat isu ini diselesaikan. Bila kadang-kadang kalau kita WhatsApp je ke cikgu tu, pihak sekolah, kemungkinan besar kalau WhatsApp je, pihak sekolah akan menganggap yang ibu bapa ni memang bila kita jumpa face to face berdepan, so ibu bapa tu akan, pihak sekolah akan mengambil serius lah kan. Bila dah jumpa berdepan, kalau nak buat tak tahu tak boleh juga sebab tanggungjawab dia kan. Anda juga mungkin ingin mendokumentkan semua kejadian buli sekiranya keadaan meningkat dapat membuat kuasa undang-undang atau sumber luar lain perlu dihubungi. Antara sumber luar lain perlu dihubungi ialah pihak polis lah. Jadi poin yang terakhir ialah ketahui tempat panas buli. Pastikan anak-anak anda tahu bahawa terdapat tempat-tempat panas yang membuli di sekolah di mana bantahan buluh lebih cenderung berlaku. Bantahan buluh ialah pergaduhan lah, perbulian. Kawasan ini mungkin termasuk bilik loka, bilik mandi, ruang makan, taman permainan atau hentian bas. Sebenarnya banyak lagi tempat yang dijadikan hotspot untuk membuli. Kadang-kadang dalam kelas, tak semestinya tempat. Waktu pun kadang ada peluang dia bedal dia budak-budak tu. Biasanya kalau budak-budak asrama, waktu balik kampung. Sementara tengah tunggu mak bapak dia sampai, time tu lah dia bully budak tu, kau-kau. Terusnya ialah pesan kepada anak-anak anda untuk ke mana-mana, pastikan berteman supaya senanglah nak buat. Kalau kita dibuli, kawan lagi seorang boleh buat aduan kepada ibu bapa kita ke. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.